بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu 40 hadis sahih tentang kisah ghaib dan ajaib dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sudah masuk pada kisah yang kedua. Kisah yang kedua. Kisah yang pertama tentang penghuni terakhir penghuni terakhir dalam neraka yang keluar tu kan, kemudian Allah masukkan dalam syurga. Jadi sekarang kita masuk pada perbahasan yang kedua. Kisah yang kedua bertajuk apa? Oh, bukan yang ini. Okey, bertajuk hari ini aku tidak akan menderhakaimu lagi, wahai Ibrahim. Bincangan kita akan bermula dari muka surat yang ke-9. Jadi jika anda memiliki kitabnya, sila sama-sama kita baca hadis kita pada malam ini tentang kisah Nabi Ibrahim bertemu ayahnya di hari kiamat. Baik. Di dalam hadis ini, dalam hadis ini Nabi Ibrahim disebut bertemu dengan ayahnya yang bernama Azar. Di mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda Nabi di sini? Yalqa Ibrahimu abahu Azara yaumal qiyamah wa ala wajhi Azara qataratun wa ghabaratun fayaqulu lahu Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bahawa Nabi Ibrahim dia bertemu dengan ayahnya di hari kiamat. Yang mana pada waktu itu wajah ayahnya yang bernama Azar didapati ada qataratun wa ghabaratun. Apakah yang dimaksudkan dengan qataratun wa ghabaratun? Okey. Qataratun ialah bermaksud kehitam-hitaman. Jadi bila Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya di hari kiamat itu, wajah ayahnya kelihatan begitu hitam. Ada kehitam-hitaman. Wa ghabaratun. Dan kehitaman itu ialah disebabkan oleh kerana sedih. Kita panggil ginilah muka yang kusut, kusut masai, sedih, tak ada seri, macam tu kan, tak ada seri, murung. Orang kalau kita tengok dia dalam keadaan yang sugul kan, dia tak terurus dengan rambut dia, dengan apa semua kan, kita pun tengok macam tak elok lah. Kita tengok dalam keadaan yang agak resah gelisah, nampak sangat daripada wajah dia. Dan ada debu-debu yang menunjukkan kehitam-hitaman wajah Azar itu tadi, yang merupakan ayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, seterusnya Nabi ceritakan bahawa Nabi Ibrahim pun berbual dengan ayahnya pada waktu itu. Okey, Nabi Ibrahim kata kepada ayahnya, "Alam aqul laka la ta'sini?" Bukankah aku sudah katakan kepada engkau supaya jangan engkau mengingkari aku. Jangan engkau mengingkari aku. Okey. Kemudian di sini ayahnya pun menyahut, maknanya ayahnya ni berkata kepada dia, fayaqulu abuhu falyawma la a'sika
falyawma la a'sika. Inilah yang kita jadikan ia sebagai topik, tajuk untuk kisah yang kedua, menerusi dialog ayahnya yang menjawab kembali apa yang Nabi Ibrahim katakan itu tadi. Sebab tadi Nabi Ibrahim kata kepada dia, kan, bukankah aku dah beritahu kepada engkau jangan menderhakai aku? Okay. Datuk. Nabi Ibrahim katakan kepada ayahnya, jangan menderhakai aku. Ya, jangan, maknanya apa yang aku cakap tu, jangan bantah. Aku suruh engkau beriman kepada Allah, engkau seharusnya beriman. Tapi engkau bantah pada waktu itu. Ini maksud Nabi Ibrahim AS. Kemudian ayahnya pun kata gini kepada Nabi Ibrahim. Dia kata, "Falyawma la a'sika." Maka hari ini aku tidak lagi akan menderhakaimu, wahai Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pun dia berdoa. Okay, dalam teks ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi Ibrahim dia berdoa kepada Allah, minta supaya Allah berikan rahmatnya kepada dia dan ayahnya. Yang mana Nabi Ibrahim kata, Ya Rabbi innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'athun. Fa'ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Okey. Di sini kita lihat ya, jemaah. Nabi Ibrahim, dia pun berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wahai Rabb, engkau sudah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakan aku pada hari kebangkitan ini. Bukankah aku terhina jika ayahku dijauhkan dariku? Nabi Ibrahim dalam permintaannya di sini, kita dapati dia mohon kepada Allah berdasarkan kepada janji-janji Allah kepada dia. Yang mana Allah janji kepada Nabi Ibrahim, Allah tidak akan hinakan Nabi Ibrahim di hari kiamat. Jadi Nabi Ibrahim kata kepada Allah, bukankah kalau ayah dia jauh daripada dia, maknanya ayah dia ni bukan di kalangan penghuni syurga, bukankah itu menunjukkan satu bentuk kehinaan yang ada pada diri dia? Kerana dia sayang kepada ayahnya ini dan dia pun tak sanggup untuk lihat ayahnya dalam keadaan yang sedemikian. Apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala jawab bila Nabi Ibrahim kata sedemikian? Baik, kita lihat di sini. Fayaqulullahu ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun berfirman, Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Allah kata begitu kepada Nabi Ibrahim. Sesungguhnya aku haramkan syurga ke atas orang-orang yang kafir. Allah kata kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku haramkan syurga ke atas orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tidak beriman kepada aku. Itu maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya apa yang berlaku jemaah dalam kisah ini? Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar berikan peluang kepada ayahnya supaya masuk ke dalam syurga bersama-sama dengan dia, kerana dia tak sanggup untuk melihat keadaan ayahnya yang sugul, yang rasa hina, dalam keadaan yang kusut masai begitu kan. Jadi dia pun tak sampai hati, dia minta kepada Allah agar berikan kepada ayahnya dengan bentuk kemuliaan, kerana Allah sendiri sudah berjanji kepada dia yang Allah tidak akan menghinakan dia, tetapi kalau Allah jauhkan dia daripada ayahnya, itu sudah satu bukti ataupun satu tanda bahawa adanya kehinaan pada diri dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada Nabi Ibrahim bahawa syurga itu Allah haramkan ke atas orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan kita pun tahu kisahnya, ayah kepada Nabi Ibrahim ini, iaitu Azar, dia menolak keimanan kepada Allah. Maka tempatnya tak layak untuk berada di dalam syurga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun tanya kepada Nabi Ibrahim, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala mengalihkan perhatiannya kepada satu benda yang lain. Di dalam hadis ini kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman. Allah kata, Ya Ibrahim, ma tahta rijlaika fayanzuru fa idza huwa bizihin
multatihin fayu'khazu biqawaimihi fayulqa finnari. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah ini, Allah nak alihkan perhatian dia daripada ayahnya itu kepada satu benda. Yang mana Allah kata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah yang ada di kedua telapak kakimu? Allah suruh Nabi Ibrahim lihat apa yang ada di telapak kaki Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun melihatnya. Ternyata ada seekor dubuk. Seekor dubuk ni dia macam serigala, okay, yang diselaputi kekotoran. Bila Nabi Ibrahim nampak ada serigala ni kan, Nabi Ibrahim pun pegang kaki binatang itu, lalu dia pun campakkan binatang tersebut ke dalam api neraka. Baik, kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah ini, Allah sebenarnya menggantikan, Allah mengubah ayahnya itu kan kepada seekor dubuk itu tadi, ataupun seekor serigala itu tadi, yang dalam keadaan kotor, hina. Bila Nabi Ibrahim melihat keadaan itu, Nabi Ibrahim tangkap kaki binatang tersebut, lalu Nabi Ibrahim campakkan dia ke dalam neraka. Sehingga dia lagi dah rasa bahawa itu adalah ayahnya. Okey, baik. Kita lihat apakah intipati daripada hadis kita yang kedua pada malam ini, ataupun syarahnya sedikit yang saya berikan ya di sini. Dalam hadis itu tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita, bukan awak, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang keadaan Nabi Ibrahim yang berada pada sebuah tanah lapang di hari kiamat, lalu dia bertemu dengan ayahnya Azar. Okey, ayahnya bernama Azar. Jadi bagaimana keadaan ayahnya itu? Ayahnya kelihatan begitu kusut masai, yang disebut sebagai penuh dalam keadaan kehinaan, kenistaan. Yang penting kita kata daripada seluruh angle yang ada pada ayahnya, daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki, dapat jelas dilihat dalam peristiwa ini, Azar, ayah Nabi Ibrahim yang tidak mahu beriman kepada Allah ketika di dunia itu, dalam keadaan penuh kehinaan, kenistaan, dan dia sebenarnya tidak tahu lagi untuk mengharapkan kepada siapa pada hari kiamat itu. Okey, baik. Kita lihat di sini. Nabi Ibrahim alaihissalam sebenarnya sudah berusaha keras untuk memberikan petunjuk kepada ayahnya ketika di dunia. Jadi semasa di dunia, Nabi Ibrahim alaihissalam memang sudah berusaha untuk bawa ayahnya itu kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana banyak kali dia berdialog dengan ayahnya agar ayahnya beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala pada waktu itu. Namun apa yang kita dapati bahawa dia ketika dia menyampaikan nasihat dan pengajaran serta arahan kepada ayahnya itu, ayahnya enggan menerima. Ini sebagaimana ya yang boleh kita dapatkan perbincangannya dalam surah Maryam ayat yang ke-41 hingga 46. Ya, saya minta kepada semua jemaah yang mengikuti pengajian kita pada malam ini untuk buka surah Maryam ayat yang ke-41 hingga 46. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita bagaimana dialog ataupun apa usaha yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk menyelamatkan ayahnya daripada api neraka. Dalam surah Maryam ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab iaitu Al-Quran ini. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi. Okay, jadi Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi yang membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke atasnya, lalu berdakwah
kepada masyarakatnya tentang Allah, tentang beriman kepada Allah. Sebab tu Allah kata siddiqan nabiyya, yang membenarkan lagi adalah seorang nabi. Dalam kisah ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dialog-dialog yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya, di mana pada ayat yang ke-42 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Nabi Ibrahim dia kata kepada ayahnya, ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku." Okay, ya abati, dia menggunakan ungkapan kata ya abati untuk menunjukkan kasih sayangnya, penuh penghormatannya kepada ayahnya itu, agar ayahnya dengar apa yang cuba dia sampaikan. Dalam keadaan yang penuh hikmah, penuh lemah lembut itu, Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, yang mana Nabi Ibrahim kata kepada ayahnya, "Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Jadi berhala yang diukir oleh ayahnya Azar ini, Nabi Ibrahim tanya kepada ayahnya, "Kenapa sembah? Wahai ayah, kenapa sembah sesuatu yang dia tak boleh melihat, dia tak boleh mendengar dan dia tak boleh tolong kita pun?" Ni kalau dalam bahasa kita kita katakan, dia tak boleh tolong kita pun. Dia tak boleh tengok, tak boleh lihat. Kemudian dia tak boleh tolong kita pun kalau kita susah. Nabi Ibrahim tanya kepada ayahnya dengan persoalan yang sedemikian. Kemudian Nabi Ibrahim ajak ayahnya untuk beriman kepada Allah. Pada ayat yang ke-43, Nabi Ibrahim kata begini kepada ayahnya, "Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Dia kata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepada aku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu." Maknanya Nabi Ibrahim nak kata kepada ayahnya, dia ada pengetahuan yang mana ayahnya tidak ada, iaitu tentang Allah Azza wa Jal. Beriman kepada Allah Azza wa Jal. Allah adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, yang maha mendengar, maha melihat, maha menolong kita semua. Ini yang Nabi Ibrahim ingin sampaikan kepada ayahnya. Jadi Nabi Ibrahim kata apa? Dalam keadaan aku memiliki ilmu tentang Tuhan ini, iaitu tentang Allah ini, fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ini Nabi Ibrahim minta kepada ayah dia, ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya. Nescaya aku akan menunjukkan kepadamu dengan jalan yang lurus, iaitu jalan yang benar, yang engkau beriman kepada Tuhan yang benar, engkau sembah kepada Tuhan yang benar. Itu maksud Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim ingatkan kepada ayahnya sekali lagi dalam dialog yang berikutnya di sini, iaitu ayat yang ke-44 dalam surah Maryam. Jangan lupa ya, kita berada dalam surah Maryam. Dan saya bincangkan surah Maryam yang merupakan dialog-dialog yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya Azar itu tadi. Di sini Nabi Ibrahim kata kepada ayahnya Azar, "Ya abati la ta'budi syaitan." Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya syaitan itu derhaka kepada Rabb yang maha pemurah. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan syaitan. Tetapi apa yang syaitan lakukan? Dia derhaka kepada Allah. Bahkan dia berusaha untuk ajak manusia ini, kita umat manusia, masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan dia. Itu janji dia kepada Allah. Maka sebab itu di sini Nabi Ibrahim ingatkan kepada ayahnya, jangan sembah syaitan. Syaitan ini Allah ciptakan dia. Tapi kita lihat apa yang berlaku. Syaitan itu dia telah melakukan sesuatu, iaitu penderhakaan kepada Tuhan yang telah menciptakan dia. Sedangkan Tuhan itu adalah maha pemurah kepada dia. Lalu
Di sini Nabi Ibrahim tutup dialognya dengan satu lagi permintaan. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman. Dialog ini dia bertepatan dengan hadis kita dalam kisah kita yang kedua itu tadi. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dia kata kepada ayahnya, wahai bapaku, sesungguhnya aku bimbang. Nabi Ibrahim kata apa? Aku bimbang. Apa yang dia bimbangkan? Nabi Ibrahim kata di sini, ayyamassaka azabun minar rahman. Engkau akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah. Engkau akan ditimpakan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatakuna lisyaitani waliya. Maka engkau menjadi kawan bagi syaitan. Ini yang Nabi Ibrahim sampaikan kepada ayahnya. Dia kata, kalau engkau, kenapa mula-mula ya, jemaah kita lihat, Nabi Ibrahim beritahu kepada ayahnya, supaya ayahnya fikir, kenapa sembah sesuatu yang tak boleh melihat, tak boleh dengar, dan tak boleh tolong kita pun. Kemudian dia beritahu kepada ayahnya, bahawa dia ada ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia, maka ikutilah dia. Dan dia akan tunjukkan kepada jalan yang betul, jalan yang lurus, jalan yang mana kita menyembah Tuhan yang sebenar-benarnya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia ingatkan kepada ayahnya, jangan sembah syaitan. Berhala itu adalah syaitan. Yang sebenarnya itu juga adalah makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia dengan nikmat, tetapi dia ingkari, dia durhaka kepada Tuhan yang memberikan kepada dia dengan nikmat. Lalu Nabi Ibrahim ingatkan kepada ayah dia, ataupun Nabi Ibrahim luahkan rasa kebimbangan yang ada pada diri dia jika ayahnya terus-terusan menyembah berhala yang tidak boleh melihat, tidak boleh mendengar dan tak boleh membantu mereka sedikit pun itu. Dan ayahnya terus-terusan tidak mahu mengikut apa yang dia bawa, yang boleh bawa ayahnya itu kepada jalan yang lurus, lalu terus-terusan menyembah syaitan laknatullah. Dan yang mana syaitan itu menderhaka kepada Allah. Nabi Ibrahim kata apa? Dia bimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan timpakan kepada ayahnya ini dengan azab dan menjadikan syaitan itu sebagai temannya di hari kiamat. Bukankah itu yang berlaku kepada ayahnya? Ketika hari kiamat, Nabi SAW ceritakan situasi ini. Nabi Ibrahim bertemu ayahnya di hari kiamat dan ayahnya dalam keadaan yang kusut masai, mukanya kehitam-hitaman, begitu sugul, begitu sedih, penuh kehinaan daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki. Dan Nabi Ibrahim ingatkan kepada ayahnya, bukankah aku dah beritahu, jangan membantah aku, jangan menderhaka kepada aku. Dan di sini, pada ayat yang ke-46 ya jemaah, masih lagi dalam surah Maryam, kita lihat apa yang dilakukan oleh ayah Nabi Ibrahim. Allah ceritakan pada ayat yang ke-46, ayah Nabi Ibrahim marah kepada Nabi Ibrahim kerana mengajak dia meninggalkan penyembahan berhala, mengajak dia supaya ikut jalannya yang lurus, mengajak dia supaya agar tidak menyembah syaitan. Ayahnya marah sangat-sangat kepada Nabi Ibrahim. Lalu dia katakan kepada Nabi Ibrahim, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, benci sangat ke engkau Ibrahim dengan Tuhan aku ini. Ayah dia kata begitu kepada Nabi Ibrahim. La illam tantahi, kalau engkau tak berhenti, maknanya kalau engkau tak berhenti dakwah aku supaya aku tinggalkan penyembahan berhala ini, kalau engkau tak berhenti suruh aku ikut jalan engkau yang kononnya lurus itu, dan kalau engkau tak berhenti kata bahawa jangan sembah syaitan, apa kata ayahnya? La arjumannak, aku akan rejam engkau. Wahjurni maliya, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Itu kata ayah dia ketika Nabi Ibrahim ajak dia supaya menyembah Allah. Maknanya dia ingkar,
dia enggan dan dia tak nak dengar lagi kata-kata Nabi Ibrahim tentang Tuhan yang dia sembah. Sebab itu Nabi Ibrahim ingatkan kepada ayahnya ketika mereka bertemu di hari kiamat itu. Nabi Ibrahim kata, apa, bukankah aku dah ingatkan kepada engkau, jangan derhaka kepada aku. Tapi ayahnya pun pada waktu itu memang dah tak boleh buat apa-apa dah. Kita ni, ya jemaah, kalau kita dah sampai di hari kiamat ni, satu benda pun dah tak guna dah. Kita nak ubah apa pun tak guna dah. Kerana kalau kita nak bertaubat, kita taubat ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Bila kita nak mengubah sesuatu daripada yang buruk kepada yang baik, bila masanya kita nak ubah? Ketika kita hidup ni. Kalau kita dah masuk dalam liang lahat, satu pun dah tak berguna dah untuk kita ubah, untuk kita menyesal, untuk kita kenang apa yang telah kita lakukan. Begitulah yang berlaku kepada ayah Nabi Ibrahim bernama Azar itu. Dah guna lagi dah. Bila dia kata kepada Nabi Ibrahim, mulai hari ini aku dah tak nak lagi menderhakaimu wahai Ibrahim. Dia beritahu begitu kepada Nabi Ibrahim, menunjukkan penyesalan yang ada pada diri dia. Kenapa dulu masa aku hidup, masa Ibrahim ajak aku supaya sembah Allah, tinggalkan berhala, tinggalkan penyembahan syaitan ini, kenapa aku tak ikut? Jadi pada hari ini aku nak ikut Ibrahim. Itu maksud dia. Aku nak ikut Ibrahim ini. Lalu Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, minta supaya Allah mengasihani dia, mengasihani ayahnya ini, kerana Allah pun dah janji kepada dia yang Allah tidak akan menghinakan dia dengan satu apapun pada hari kiamat. Tapi sayangnya, Allah ingatkan kepada Nabi Ibrahim bahawa permintaannya itu adalah permintaan yang sia-sia. Kerana apa? Allah kata kepada Nabi Ibrahim, Inni haramtul jannah. Sesungguhnya aku haramkan syurga ke atas orang yang tidak beriman kepada aku. Dengan kata lain, orang yang tidak beriman, sesungguhnya aku haramkan syurga ke atas orang yang tidak beriman kepada aku. Di sini dengan kata lain, orang yang tidak beriman adalah orang yang tidak layak melangkahkan kakinya masuk ke dalam syurga Allah. Masih ingat lagi kisah yang pertama yang telah kita bincangkan? Penghuni neraka yang terakhir keluar daripada syurga, yang Allah masukkan dia ke dalam syurga. Kenapa Allah masukkan dia dalam syurga? Walaupun asalnya dia masuk dalam api neraka, dia menerima azab Allah dalam api neraka. Saya dah jelaskan pada minggu lepas. Kerana dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, Allah akan masukkan dia dalam syurga. Walaupun sebelum itu, Allah kenakan kepada dia dengan hukuman dan azab api neraka. Tapi dengan rahmat Allah, kerana keimanannya kepada Allah, yang tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun, orang tersebut Allah berikan peluang kepada dia masuk ke dalam syurganya. Tapi berbeza dengan kes ayah Nabi Ibrahim ini kan? Beza. Kerana dia tak beriman langsung kepada Allah. Bila Nabi Ibrahim ajak dia untuk beriman, dia tolak. Dia enggan. Bahkan dia mengancam Nabi Ibrahim. Kalau kau cakap lagi tentang Tuhan aku ni, iaitu berhala ni, yang kau benci ini, aku akan rejam kau. Pergi. Dia halau Nabi Ibrahim. Pergi. Kau tinggalkan aku. Jangan lagi kau cakap-cakap lagi pasal Tuhan aku. Dia marah. Dia tak beriman langsung hingga ke akhir hayat dia. Jadi bagaimana? Ini yang Allah kata. Bagaimana aku nak masukkan dia dalam syurga? Sedangkan syurga itu tempatnya hanya untuk orang yang beriman. Dan inilah yang kita kata bahawa pentingnya kita ni sebagai seorang hamba Allah sentiasa menjaga keimanan kita kepada Allah. Agar keimanan kita itu, kita tidak dengan mudah menggadaikan ia dengan sesuatu sehingga kita sanggup mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Daripada kisah itu tadi kita belajar, orang yang beriman Allah akan berikan rahmatnya. Tapi kalau orang yang tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala tidak pandang mereka. Bahkan Allah akan berikan kepada mereka dengan keadaan yang hina, dina, hingga tidak ada peluang bagi mereka masuk ke dalam syurganya.
Okey jemaah, itu sahaja pengajian kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung tentang pengajaran bagi kisah ini di minggu hadapan. Mudah-mudahan setiap apa yang telah kita kongsikan pada malam ini, dia menjadi penguat semangat kita ya untuk terus-terusan berada di atas jalan ketaatan dan menjaga akidah kita agar kita tidak mudah-mudah melakukan sebarang perbuatan yang boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.